Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, apakah boleh dengar jelas suara saya dan apakah nampak gambar di skrin ni ya, paparan skrin ni, kerana saya fikir line tak berapa lancar kerana saya melihat skrin ni macam hanging sedikit. Ya, tak bergerak je. Apakah boleh dengar jelas suara saya ya? Sahabat-sahabat sekalian, apakah boleh dengar suara saya? Ya. Apakah boleh dengar jelas suara saya? Subhanallah. Baik, Alhamdulillah. Okey, terima kasih Abang Samsudin, terima kasih Mamat Hafirun, rakan-rakan daripada Changlong, Kedah, Salmi, terima kasih Mi daripada Ipoh. Begitu juga rakan-rakan sekalian. Pertamanya saya memohon maaf ya kerana line kita kadang-kadang hanging. Saya melihat skrin ni macam tak bergerak. Sebab itu saya fikir saya cuba restart semula setelah nampak hanging itu. Baik. Kita nak sambung Arif, Soleh. Kat mana kita terhenti tadi ya. Okey, baik. Kita nak sambung tahun 9 Hijrah. 9 Hijrah. 9 Hijrah ni tidak akan berlaku kalau tidak ada peristiwa ataupun rentetan perkara-perkara yang berlaku dalam sirah sebelum tahun 9 Hijrah. Iaitulah Fatah Mekah 8 Hijrah, bulan Ramadan. Ya, kemudian Fatah Mekah pun tak akan berlaku kalau tiada pengkhianatan tu daripada kabilah Bani Bakr, sekutu orang musyrikin, mari serang sekutu kita Bani Hashim, orang-orang Islam, iaitulah siapa? Bani Khuza'ah. Itu yang disebut Amru al-Khuzai, berlari datang segera ke Madinah mengadu pada Nabi. Itu rentetan berlakunya Fatah Mekah. 19 hari kita duduk di Mekah. Kemudian habis Fatah Mekah, kita sambung dengan peperangan. Peperangan Hunain. Kita tawan banyak musuh, 6,000 orang lebih kurang. Kemudian kita dapat 40,000 ekor kambing Cikgu Din, 24,000 ekor unta, dan juga dapat 4,000 uqiyah. Itulah satu keping uqiyah bersamaan 40 dirham atau dinar. Kita dapat 4,000 keping. Daripada harta rampasan di Hunain itulah tercetusnya satu peristiwa yang diriwayatkan dalam sirah kita ini, iaitulah Nabi SAW nak bagi harta ghanimah. Orang-orang Ansar terkecil hati dengan Nabi dalam soal nak bagi harta tu. Kerana orang Ansar ni sayang sangat ke Nabi, tuan-tuan ya. Bahkan kalau kita tengok dalam siri yang lalu, sewaktu dalam peperangan Uhud, yang melindungi Nabi 9 orang, 7 orang Ansar, 2 orang Quraisy. 2 orang tu Talhah bin Ubaidillah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas lah. Tetapi 7 orang Ansar. Tu apabila seorang demi seorang gugur di kalangan orang Ansar, yang 7 orang duduk sekeliling Nabi, melindungi Nabi yang sedang cedera itu, dipukul oleh Abdullah Qami'ah, dipukul oleh Abdullah Al-Jumahi ya, dan juga dipukul oleh Utbah bin Abi Waqqas, abang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi puji orang Ansar. Nabi kata kita orang Quraisy tak akan sama dengan orang Ansar, tak boleh menandingi mereka dari segi keperwiraan, keperkasaan, keberanian. Dan orang Ansar ini bersama dengan Nabi sekian lama, ya, mendokong, menyokong, dan juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sangguplah syahid mereka kerana Allah dan Rasulnya. Itu yang bila Nabi di Makkah, dalam peristiwa Fatah Makkah, Nabi tengah berdoa di Bukit Safa. Ini ada riwayat disebut ni. Dalam peristiwa Fatah Makkah bulan puasa lah, Nabi berdoa di Bukit Safa. Bila Nabi berdoa, mereka orang-orang Ansar di belakang ada bercakap-cakap sikit tentang Nabi. Itu yang Nabi berpaling pada mereka. Nabi tanya, apa yang kamu bual kan?
Mereka kata tak ada apa Rasulullah. Maka Nabi kata ceritalah apa yang kamu bualkan. Maka mereka pun cerita. Sebenarnya kami terfikir, apakah engkau akan membiarkan kami balik ke Madinah ni tanpa bersama kamu Rasulullah? Kerana kamu telah menawannya Makkah, tanah kelahiran, tumpah darah kamu. Apakah kamu akan menetap di Mekah? Oleh kerana kamu telah berjaya menundukkan orang-orang kamu. Dan mereka sendiri pun kebanyakannya menerima Islam. Tu yang Nabi kata ma'adallah. Nabi sebut apa tu? Dalam hadis tu. Al-mahya mahyakum tu. Ya. Wa mamatu mamatukum. Hadis tu. Nabi kata, aku hidup di tempat kamu hidup. Dan aku pun mati di tempat kamu mati. Maknanya Nabi beri isyarat nak balik ke Madinah dengan mereka. Tu yang bila orang Ansar kecil hati dengan Nabi dalam peristiwa bagi harta di Ja'ranah yang telah kita cerita semalam, menangis mereka. Kerana apa? Kerana Nabi memperakui iman mereka. Ya, iman mereka supaya tidak ada lagi apa-apa yang boleh membeli iman mereka. Sekalipun harta ghanimah, sekalipun ghanimah. Mana Nabi akui keimanan, ketakwaan orang Ansar. Ini telah kita bahas dalam siri yang lalu lah. Tetapi rentetan daripada perkara inilah sahabat-sahabat sekalian, terbentuknya dakwah yang lebih perkasa, dan tak lupa operasi ketenteraan yang masih diteruskan juga. Tahun 9 Hijrah, umur Nabi 62 tahun. Ya, ni 9 Hijrah, umur Nabi 62 tahun, iaitulah bulan Muharram, awal tahun. Apa Nabi buat? Nabi mula hantar amil zakat. Sahabat-sahabat dilantik jadi amil untuk kutip zakat. Riwayat kata seingat saya lebih kurang 16 wilayah, lebih kurang. Ni seingat saya lah, 16 wilayah dihantar sahabat-sahabat itu untuk mengutip zakat. Bila 16 wilayah dihantar sahabat untuk kutip zakat, apa tandanya? Tandanya Islam semakin tersebar. Sehingga ke 16 wilayah. Itu pun kata Ahlus Siyar, bukan semua dalam bulan Muharram dilantik jadi amil. Ada yang lebih kemudian sikit. Ya, yang terkemudian sikit. Nak menunjukkan Islam tu tak putus-putus orang masuk Islam. Sebab tu nanti kita akan berjumpa bagaimana riwayat menyebut dalam haji perpisahan Nabi tak putus-putus delegasi mari jumpa Nabi menyatakan keislaman, nak dengarnya Islam. Yang dulu asalnya asing, dagang. Tetapi bagaimana Allah tunjuk pada Nabi hasil susah payah, jerih payah Nabi dan sahabat melebarkan dakwah, mempertahankan Islam, meninggikan kalimahnya Allah Subhanahu wa taala itu membuahkan hasil sehingga manusia masuk Islam tidak putus-putus. Tidak putus-putus. Jadi 9 Hijrah, umur Nabi 62 tahun, kita hantar amil zakat di 16 wilayah. Ni seingat saya 16 wilayah. Tengoklah balik dalam sirah tuan-tuan di rumah tu. Ya, 16 wilayah. Dan walaupun begitu, kita hantar amil ni macam kita melebarkan risalah dakwah lah melalui ibadat zakat. Kemudian amil-amil ni akan bertindak ajar agama kepada kawasan-kawasan yang dihantar. Tetapi bukan saja kita hantar amil. Yakni kita nak melebarkan risalah dakwah dengan cara pengajaran ataupun dihantarnya sahabat ke tempat-tempat untuk mengembangkan Islam. Kita juga tak lupa operasi ketenteraan Cikgu Din. Operasi ketenteraan Cikgu Din. Operasi ketenteraan kita hantar juga. Sebab masih ada lagi saki-baki orang-orang Arab yang tak mahu terima kekalahan sekutu paksi besar mereka di bumi Makkah sehingga ditawan oleh orang Islam. Tak diterima. Antara orang tak diterima Rom dan juga sekutu-sekutu Arab mereka seperti kabilah Bani Ghassan. Kabilah Bani Ghassan ni Arab tapi dia sekutu dengan Rom.
Dia duduk di bawah Rum. Kita akan cerita bagaimana bergabungnya dia dengan Rum untuk berperang dengan Nabi SAW dalam peperangan terakhir Nabi, peperangan Tabuk. Inilah tahun 9 Hijrah juga. Maknanya Cikgu Din, kita dah sampai hujung dah hayat Nabi ni. Bahkan malam ini sahabat-sahabat sekalian, kita nak bercerita peperangan terakhir Nabi dah. Allahu Akbar. Sayu rasa hati ya. Sayu. Sebab kita dah 24 siri. Saya menjangkakan sehingga 27 atau 25 atau 26 siri kita akan tamat sirah ni. Maknanya lebih kurang 2 siri saja lagi. 2 malam sahaja lagi lebih kurang. Mana sekarang kita dah bahaskan umur Nabi 62 tahun, Cikgu Din. Dan kita pula sedang bercerita tentang peperangan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, peperangan Tabuk itu. Peperangan Tabuk itu. Saya secara peribadi, sahabat-sahabat sekalian, sehari dua ni sayalah perasaan saya. Bila semakin dekat dengan kewafatan Nabi daripada 60 tahun, 61, malam ini masuk 62. Dan kita nak sebut peperangan terakhir dah Nabi pada usia 62 tahun. Banyak kalilah kita kata kesedihan tu. Mengalir air mata ya. Banyak kali. Kerana terasa ya dekat dengan saatnya perpisahan Rasulullah SAW dengan para sahabat. Dengan para sahabat. Orang Ansar, orang Muhajirin sendiri, termasuklah delegasi yang baru memeluk Islam. Ada sahabat-sahabat dari jauh datang setelah wafatnya Nabi. Ini semua sekali satu keindahan dalam pengajian sirah, yang mana kesedihan kita, mengalirnya air mata kita renung yang tersurat dan tersirat daripada kisah peperangan baginda dan kisah dakwah baginda. Ia adalah satu tarbiyah untuk melahirkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lebih mendalam lagi. Dengan lebih dalam lagi hendaknya. Baik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pada bulan Muharram inilah Nabi hantar amil lebih kurang 16 wilayah ya kita sebut tadi dan juga mempersiapkan operasi ketenteraan. Ada 5 operasi ketenteraan. Cuba tengok balik dalam sirah kita. Saya sebut ni secara umum saja. Antaranya operasi Ali bin Abi Talib ada. Ali sendiri mengetuai satu syariah operasi ketenteraan. Ali pergi, Nabi suruh. Begitu juga operasi Al-Qamah sendiri pun pergi jadi panglima. Nabi hantar, maka dibawa mereka untuk melaksanakan syariah perintah Nabi itu, operasi ketenteraan. Inilah antara 2 benda besar berlaku awal tahun 9 Hijrah, bulan Muharram. Bulan Muharram, umur Nabi 62 tahun. Kita hantar amil 16 wilayah, yang dapat kita faham bila banyak wilayah perlu amil dan perlu tenaga pengajar, Islam sudah semakin tersebar. Semakin tersebar. Dan juga operasi ketenteraan, 5 operasi yang kita dah sebut tadi. Dan satu perkara yang menarik sahabat-sahabat sekalian, terlintas di hati saya, selepas operasi inilah, selepas beberapa operasi ini, Adi bin Hatim, ya, dia datang peluk Islam, datang ke Madinah peluk Islam. Tu dalam Sahihul Bukhari ada cerita. Ya, dalam sirah kita pun ada sebut selepas peristiwa hantar amil, macam mana dimasukkan riwayat dalam Sahihul Bukhari itu tentang Nabi bersama Adi bin Hatim. Adi ni sebenarnya asalnya agama Nasrani. Setengah-setengah kitab sirah lama dia sebut agamanya Rakusi. Agama Rakusi. Rakusi ni adalah agama campuran, ya, campuran Cikgu Ding. Yahudi campur dengan Nasrani. Yahudi campur dengan Nasrani itu ajaran Rakusi. Ini berdasarkan pada hadis Nabi itu. Nabi dialog dengan Adi sebelum dia masuk Islam. Nabi kata, tidakkah kamu ni agama Rakusi?
Yang ni agama campuran Yahudi, Nasrani. Yahudi, Nasrani, seolah-olah sekarang Judeo-Kristian lah kot aliran terbaru ni, aliran moden yang kita dengar ni. Jew dan Kristian tu. Tapi nanti ada masa kita akan bincang secara gambaran umum. Muqaranah tu ada yang seni, memahami ilmu-ilmu lain untuk berdakwah, terutama akidah agama lain. Okey, baik. Nabi kata, tidakkah kamu ni agama rakusi, campuran Yahudi Nasrani? Jawabnya Adi kata, ya, betul. Maka Nabi kata gini, mengapa kamu ambil 1/4 daripada ghanimah? Kamu ambil 1/4 daripada ghanimah. Terkejutlah Adi. Kenapa? Dia ambil harta menyalahi ajaran rakusi itu pun Nabi tahu. Makna peristiwa ini peristiwa gaib. Dia seorang je tahu salah guna dia ambil harta ghanimah. Maka ketika itu dia yakin ini adalah Nabi. Sebab mengetahui perkara gaib bahkan dalam hati aku. Maka terus dia mengucap 2 kalimah syahadah, masuk Islam. Adi bin Hatim. Adi bin Hatim. Adi inilah yang Nabi pernah ucap, wahai Adi, kalau umurmu panjang, kamu akan tengok satu orang wanita daripada Hirah. Hirah ni nak gambarkan tempat jauh. Akan naik tandu, naik unta dalam tandu tu, pergi ke Mekah dan bertawaf tanpa takut apa-apa di tengah jalan, melainkan takut pada Allah. Kamu akan tengok. Sekarang mungkin asing wanita berjalan seorang, kamu rasa asing. Tapi kalau umurmu panjang, kamu akan tengok seorang wanita darinya Hirah jauh, sanggup mari, ya, tak takut apa-apa pun melainkan Allah dan bertawaf. Yang ini melaksanakan haji ataupun umrah. Dan Nabi sebut lagi, wahai Adi, kalau umurmu panjang, kamu akan dapat membuka khazanah kekayaan Kisra, Parsi itu. Dan Nabi sebut lagi, wahai Adi, kalau umurmu panjang, kamu akan lihat lelaki memegang emas dan perak sepenuh tangan. Ni hadis ni. Emas dan perak sepenuh tangan, dia akan cari orang nak bersedekah, tak ada orang nak terima. Ni antara tanda akhir zaman. Orang nak bersedekah, tak ada orang nak terima. Kerana masing-masing melimpah kekayaan. Dan mereka hanyut dengan harta yang Tuhan beri. Ini tanda akhir zaman. Maka Adi bin Hatim ni umur panjang. Dia kata apa? Di hujung hadis Sahihul Bukhari. Hadis Sahih Bukhari ni. Di hujung hadis tu Adi kata apa dia? Aku telah melihat seorang wanita daripada Hirah datang naik tandu seorang-seorang, mengerjakan umrah ataupun haji di Baitullah, tawaf, tak takut apa-apa kecuali Allah. Aku sempat tengok, macam Nabi sebut dulu, sewaktu baginda masih hidup, aku bersama dengan baginda. Dan aku pun sempat juga terlibat, ya, membuka khazanahnya Kisra Parsi di mana? Di Armuz. Ini nama tempat lah di wilayah mereka. Wilayah yang dijajah Kisra di Armuz, pusat pentadbiran mereka, pemerintahannya Kisra. Aku sendiri membuka khazanah kekayaannya Kisra di Armuz. Makna benarnya Nabi kata. Nabi dah sebut dulu. Dan katanya Adi bin Hatim, kalau umurku panjang, nescaya akan berlaku juga apa yang disebut oleh Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Nabi lah. Digelar Arab bapa kepada Qasim. Sebab anak pertama Nabi nama Qasim, ya. Nama Qasim. Orang Arab ni memang begitu. Anak pertama kita dapat, maka kita dilaqab atau dikunyahkan dengan gelaran Abu ataupun Ibnu ataupun Ummu. Sebab itu Abu Sufyan dia dipanggil apa oleh orang Arab? Abu Hanzalah. Bapa kepada Hanzalah. Kerana Hanzalah anak sulungnya. Hanzalah mati dalam peperangan Badar. Mati dalam keadaan kafir lah, kufur. Bukan Hanzalah Al-Ghasil tu yang dimandi malaikat, mandi junub dalam peperangan Uhud. Bukan. Ini Hanzalah bin Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan dipanggil Abu Hanzalah. Ibnu Abbas, pak saudara Nabi. Apa gelarannya? Dipanggil Abu Fadal. Abu Fadal, kerana Fadal ni anak sulung Abbas. Fadal, kemudian anaknya lagi Qataham bin Abbas, kemudian anaknya lagi itulah Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas tu.
Ini kita belajar pula lah salah silah keturunan Nabi dan ahli keluarga Nabi SAW. Kita nak sentuh umum je malam ini. Baik. Jadinya ni peristiwa Adi panjang bercakap dengan Nabi datang ke Madinah masuk Islam yang diriwayatkan dalam sirah kita. Dan sehingga dalam Sahihul Bukhari itu menyebut ia menunjukkan benarnya Nabi sehingga tiga benda yang Nabi beritahu, dua darinya sudah dia tengok. Wanita dari Hirah datang seorang-seorang, tak takut siapa-siapa melainkan Tuhan, bertawaf mengerjakan haji atau umrah. Aku tengok betul macam Nabi sebut dulu. Aku sendiri terlibat membuka khazanah kekayaan Kisra di Armuz. Betul macam Nabi kata, Nabi beritahu aku dulu. Bahkan perkara ketiga yang Nabi sebut, walaupun aku belum dapat tengok. Apa dia? Kamu akan datang satu masa kalau umurmu panjang, wahai Adi. Kamu akan dapati ada orang laki-laki pegang emas, pegangnya perak sepenuh tapak tangan. Ini metaphorically lah. Nak bersedekah, tetapi orang tak akan terima. Dia kata, demi Allah, kalau umurku panjang, apa yang dikatakan oleh Abul Qasim, yakni Nabi kita SAW, Abul Qasim ini pasti akan berlaku. Yang mana benar-benar ia adalah Nabi dan utusan Allah. Nabi sudah wafat dah waktu itu. Ya. Baik. Kemudian, tahun 9 Hijrah ni juga, umur Nabi 62 tahun lah, dalam bulan Rejab, Cikgu Din. Dalam bulan Rejab, Abang Jai, sahabat saya Sahibul Fadilah Ustaz Suhairi dari Melaka, ya, 9 Hijrah, Syekh, umur Nabi 62 tahun, dalam bulan Rejab. Bulan Rejab, berlaku peperangan kita dengannya Rom. Untuk kali kedua. Kali pertama Mu'tah tu. Yang panglimanya Zaid bin Harisah gugur, kan kita dah sebut. Sehingga Nabi kata kalau gugur Zaid, Ja'far kena sambut bendera. Ja'far pun gugur. Kalau Ja'far gugur, kata Nabi, Abdullah bin Rawahah. Ketiga-tiga Nabi sebut gugur. Sehingga Khalid ibn Walid ambil bendera julang. Maka kata Nabi, dipeganglah bendera Islam oleh Saifullah. Itulah oleh pedang Allah. Atau Nabi angkat puji Khalid ibn Walid. Jadi, seperti kita sebut tadi, dalam bulan Rejab ni berlaku peperangan Tabuk. Peperangan kedua dengan Rom. Kali pertama Mu'tah, 8 Hijrah. Kali kedua, inilah kali kedua kita berperang dalam peperangannya Tabuk. Lebih kurang setahun tempohnya. Lebih kurang setahun. Sebab peperangan Mu'tah dulu ingat tak? Jamadil awal. Jamadil awal, 8 Hijrah, Jamadil awal. 61 tahun umur Nabi. 61 tahun umur Nabi, bulan Jamadil awal. Sekarang ni kita nak perang Tabuk 9 Hijrah, 62 tahun umur Nabi, tetapi dalam bulan Rejab. Lebih kurang setahun lah kita kata. Setahun. Bagaimana peperangan ini tercetus? Tak lain tak bukan. Dia ada juga sebab musabab peperangan Tabuk tercetus kerana peperangan Mu'tah. Kita perang kali pertama dengan Rom dulu. Rom 200,000 orang, ya. Kita 3,000 orang. Ingat tak? Rom 200,000 orang, kita 3,000 orang tu. Apabila Al-Haris Al-Azadi, ni wakil kita, Nabi nak hantarlah risalah Islam kepada pembesar Basrah. Tiba-tiba dibunuh. Bunuh utusan ni satu pengkhianatan besar. Tak ada etika, tak ada adab dan sangat bersalahan. Walaupun hatta orang-orang kafir pun mereka tak bunuh utusan. Tiba-tiba dibunuh. Al-Haris Ibnul Azadi tu. Dibunuh. Itu yang Nabi Kera hantar Zaid. Hantar Ja'far, sepupu Nabi, dan juga Abdullah Rawahah, 3,000 tentera gugur. Apa yang kita nak katakan di sini, inilah bibit peperangan tu tercetus, apatah lagi bila orang Rom ni tak puas hati kepada orang Islam yang mana mereka pernah mari nak berperang dengan kita. Di Mu'tah tu menunjukkan Islam ni semakin berani. Dan bila dengar pula Islam telah pun menawan kota Makkah dalam peristiwa Fatah Makkah. Dalam peristiwa Fatah Makkah. Bayangkan dalam peristiwa Fatah Makkah, sehingga kan tentera musyrikin berbai'ah, pemimpin Mekah pun masuk Islam, ramai sekutu-sekutu
di sekitarnya ditundukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kehendak Allah dan bersama sahabat, ya, dalam peperangannya Hunain, kemudian diikuti peperangan Taif. Hunain dalam bulan Syawal itu, kemudian tak lama Taif pula. Ni semua memberi satu ancaman kepada Rom. Sebab apa? Kalau begini, entah-entah orang Arab akan mula duduk bersekutu di bawah tentera Islam. Sebelum ini orang Arab, dia duduk bersekutu dan takut kepada Rom. Rom ni adalah pasukan tentera terkuat di dunia waktu itu. Terkuat di dunia ketika itu. Maka Nabi SAW ni, bibit-bibit inilah menyebabkan tercetusnya peperangan Tabuk. Peperangan terakhir Nabi SAW dengan Rom itu. Kita lebih kurang 30,000 orang. Ada kata 40,000 orang. Rom lebih kurang 100,000 orang. Termasuk kabilah Arab Kristian. Arab Nasrani pun masuk sebelah Rom. Daripada Ilya. Daripada wilayah Ilya. Kemudian datang juga kabilah Bani Juzam dan juga Bani Lakhum. Bani Lakhum dan Juzam diberitakan oleh satu orang daripada kabilah Nubti. Kabilah Nubti, kerja dia ambil minyak daripada wilayah Rom, mari jual ke tanah Arab. Kalau kita kira ekspor lah kita kata, dia ekspor minyak, dia jual di kalangan orang Arab, dia ambil daripada Rom. Dia yang berita kepada orang Arab, pada orang Islam, Rom nampaknya nak berperang dengan kamu, dia siap bala tentera. Dan katanya mereka ni dah bergerak dah. Tu dalam peperangan Tabuk, Nabi SAW mengasingkan diri daripada isteri-isteri baginda sebulan lamanya sebelum berperang. Sebelum berperang, kita perang dalam bulan Rajab. Maknanya sebelum itu bulannya Rabiul Akhir. Jamadil Awal, Jamadi Akhir. Dalam bulan Jamadi Akhir, sebulan Nabi mengasingkan diri daripada isteri-isteri baginda. Nak menunjukkan apa? Getirnya, beratnya peperangan Tabuk ini. Maka riwayat kata, kerana Nabi asing diri daripada isteri-isteri, maka ada cakap-cakap kata, adakah baginda menceraikan isteri-isteri baginda? Orang munafikin cepatlah berita-berita begini di dalam hadis. Rupanya tidak. Betapa berat dan getirnya peperangan Tabuk ini, Nabi mengasingkan diri sebulan. Memang Nabi biasa kalau nak perang, tak cerita pada siapa-siapa, melainkan orang terdekat. Kalau kita tengok dalam peristiwa Fatah Mekah, Nabi tak cerita pada orang langsung. Aisyah mempersiapkan barang Nabi 3 hari sebelum perang, pun tak cerita nak pergi ke mana. Abu Bakar tanya, kenapa ni? Nabi suruh bersiap. Ke mana? Aku tidak diceritakan apa-apa. Bayang tu. Ni Nabi dia tak cerita ke orang. Hatta dalam peperangannya Tabuk ini, baginda mengasingkan diri daripada isteri sebulan. Besarnya fikiran Nabi terhadap nak menghadapi orang-orang Rom itu, Dan sahabat-sahabat sekalian, Nabi SAW akhirnya bila dapat berita orang Rom ni semakin bergerak dah sampai ke Balqa, maka Nabi SAW fikir inilah saat terbaik untuk kita bergerak. Sebab kalau kita lambat bergerak, mungkin nanti mereka masuk ke wilayah Islam. Bila masuk wilayah Islam, nama Islam tu untuk membela wilayah-wilayah dia akan jatuh. Sampai Rom boleh masuk. Maka Nabi kata inilah saat terbaik kita bergerak ke medannya Tabuk. Medan perang. Tetapi sahabat-sahabat sekalian, ya, Allah uji orang Islam. Cikgu Din. Saat Nabi nak istihar suruh pergi berperang, itulah saatnya kemarau sedang berlaku di Madinah. Maka kekurangan hasil kebun. Jadi orang pun nak makan minum pun fikir banyak. Macam kita musim PKP inilah. Ya, kawalan pergerakan tu. Ya, kita sedang kawal pergerakan kita sendiri. Jadi nak makan minum pun tak macam dulu dah.
Lauk kalau boleh 1-2 lauk saja, takkanlah penuh meja. Tak, kita ni mungkin tak tahulah minta-mintanya, jangan. Mungkin lama lagi. Jadi kita tak fikir hari ni dengan esok saja perut kita. Minggu depan akan datang. Bahkan orang yang warak dalam musim-musim begini, mereka tidak bermewah-mewahan. Kalau mereka makan ayam pun biar duduk dalam rumah, jangan sampai orang luar tahu. Kerana apa? Kerana takut orang kata, oh makan ayam, kami nak beli gandum pun, tengok tak, warak. Kena jaga, kena jaga. Kena jaga. Kena jaga. Apa yang kita nak sebut di sini, iaitulah kemarau diuji kita orang Islam, kemarau di Madinah. Maka ramai orang Islam rasa macam berat hatilah nak pergi. Tabuk ni jauh, Cikgu Din. Tabuk ni daripada Madinah berapa jauh? Musafir senja, Cikgu Din, Haji Din kita, Azlinda, berapa jauh? Tabuk, tak, daripada Madinah ke Tabuk 700 kilo. Sebenarnya lebih lagi, 787 kilo. 787 kilo. Oh, jauh. Musim pula kemarau, campur panas. Kurma baru nak berbuah pula. Sebab tu mereka kata, alangkah baiknya Nabi tak isytihar nak pergi perang, supaya kemarau ni boleh selesai sekejap. Kemudiannya musim panas ni yang membuahkan banyak pokok kurma, kami sempat petik ambil hasil kurma. Kemudian musim panas ni berteduhlah di bawah pokok. Berteduhlah di bawah pokok. Ni ujian daripada Allah. Maka bila Nabi isytihar, semua orang Islam pergi. Orang-orang Arab berdekatan pun daftar diri nak perang. Nak perang. Hatta orang-orang miskin, saudara Zulkifli, orang-orang miskin tak, bila dengar Nabi isytihar nak ajak perang dengan Rum, mereka mari. Tetapi mereka tak ada harta. Orang lain derma harta. Saidina Uthman, menantu Nabi, derma 900 ekor unta. Dan lebih kurang 900 ekor unta, dan kuda-kuda 100 ekor kuda tempur. 900 ekor unta pengangkut tang ni. Sebab kita 30,000 tentera, Cikgu Din. Kalau 900 ekor unta, berapa baru boleh sedia kelengkapan pada tentera Islam? Kita 30,000 orang. Tu yang ramai orang datang derma. Ya, ramai datang derma. Uthman dikatakan lambok duitnya dalam tempat derma. Siapa akan Nabi kata selepas ini Uthman tidak akan rugi. Nabi jamin perniagaan dengan Allah tu. Abu Bakar derma seluruh hartanya. Bila ditanya apa yang tinggal Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Tengok keimanan Abu Bakar. Begitu juga Talha, begitu juga Abbas, pak saudara Nabi, begitu juga Safwan. Semua derma infak harta apa yang ada pada mereka. Ya, apa yang ada pada mereka. Sebahagian pujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, ya, ahli Tabuk ni ada disebut dalam surah Taubah tu. Dalam surah Taubah kita kena baca tu, Cikgu Dim. Surah Taubah satu-satunya surah yang tak ada bismillah itu. Yang tak ada bismillah itu. Baik. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, apa jadi? Datang orang-orang miskin, dia mari nak minta Nabi sediakan kelengkapan. Sedialah kelengkapan pada kami, kelengkapan perang Rasulullah. Kami nak pergi perang, walaupun kami miskin, kami ada nyawa, ada kudrat. Tapi oleh kerana kita dalam peperangan Tabuk ni, jangan lupa, apa nama lain bagi peperangan Tabuk? Peperangan miskin. Peperangan susah, Cikgu Din. Nama kita Zaleha Mirza Muhammad. Apa ni nama lain bagi peperangan Tabuk? Dikenang sebagai peperangan miskin, peperangan miskin, peperangan susah. Peperangan susah. Bayangkan Uthman, ya. Bayangkan Talha, bayangkan Abbas, Abu Bakar, Abdul Rahman bin Auf melambakkan harta untuk persiapan ketenteraan. Bila mari orang miskin, sediakanlah kami kelengkapan tentera Rasulullah, kami nak perang. Nabi kata, ada dirakam dalam Al-Quran tu. Qul tala ajidu ma ahmilukum alaih tu. Dalam surah Taubah, ya. Qul tala ajidu ma ahmilukum alaih. Maka tawallau.
Bila Nabi kata aku tak ada kemampuan nak sediakan harta, persiapan perang, kuda ke apa untuk kamu berangkat perang. Maka mereka tawalau, mereka pun pulang, tafidu minad dam'i hazanan. Ayat Quran puji mereka. Sambil menangis, mengalir air mata, sedih kerana tak dapat nak berjihad bersama Nabi dalam peperangan Tabuk ini. Peperangan terakhir Nabi SAW. Nahariah dan juga Abang Samsudin, kenapa kita dipanggil peperangan miskin? Betul Abadin, peperangan miskin, peperangan susah, betul. Kenapa Ahlus Siyah menyebut peperangan ini peperangan susah ataupun miskin? Tak susah miskin macam mana? Kelengkapan kita tak cukup. 30,000 tentera tak dapat disapok semua sekali, disediakan harta dan juga kelengkapan. Kata Ahlus Siyar, sirah Nabi kita sebut, punya miskin seekor unta maknanya nak jadikan pengangkutan tentera ni. Ya, domestik pengangkutan ni. Seekor unta, tentera kita bergilir-gilir naik 18 orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian. Sahabat-sahabat sekalian. Seekor unta bergilir naik 18 orang tentera. Bergilir-gilir. La hawla lana wa la quwata illa billah. Ya, logistik. Betul. 18 orang. Cuba bayangkan. Bagaimana Allah tidak balas syurga pada mereka. Bagaimana Allah tidak puji dan angkat kedudukan mereka. La haula lana wala quwata illa billah. Mereka datang berjihad supaya gugur medan perang, habis nyawa kerana Allah dan Rasul. Ya, 18 orang bergilir-gilir naik unta. Dan akhirnya kelaparan tak tahan sangat. Makanan tak cukup. Mereka makan daun-daun kayu, Cikgu Din. Tentera kita makan daun-daun kayu. Allahu Akbar. Hebatnya dan sabarnya sahabat. Ya. Hebat. Apa nilai kita dengan mereka? Tak ada. Debu yang hinggap di baju mereka itu dalam jihad, kata Umar Abdul Aziz, lebih mulia daripada aku. Debu yang hinggap pada pakaian mereka sedang berjihad, sahabat, lebih mulia daripada aku. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sehingga kita makan daun-daun kayu, pecah bibir. 30,000 tentera tak cukup kelengkapan. Seekor unta naik 18 orang bergilir-gilir. Kelaparan teruk sangat. Setuju semelih seekor unta. Bila semelih seekor unta, makan daging, ambil lemak, kikis kulit, bakar kulit dan makan, dipotong bonggol unta, diambil air dalam bonggol unta itu. Bayangkan diambil air dalam bonggol unta itu. Nak menunjukkan apa? Allahu Akbar. Ibu bapa sekalian. Susah sahabat berjihad. Tetapi sekarang Allah sudah balas mereka di barzah, di akhirat, dengan nikmat berkumpul bersama Rasulullah SAW. Sedangkan itulah hidup kita yang kekal. Ya, hidup kita yang kekal. Setiap tentera 18 orang bergilir-gilir menaiki seekor unta. Mereka kelaparan sehingga memakan daun-daun kayu, pecah bibir-bibir mereka dan kaki mereka. Akhirnya mereka potong bonggol unta, makan kulit unta, makan lemak unta, ambil air dalam bonggol unta. Dan setiap tentera dibekalkan oleh Baitul Mal negara lah, hasil daripada duit sumbangan orang ramai nak perang dengan Rom ini. 30,000 ni. Apa bekalannya, Cikgu Din? Setiap tentera dibekalkan 3 biji kurma sahaja.
Allahu Akbar. Setiap tentera dibekalkan 3 biji kurma saja. Sedangkan berperang tak tahu berapa lama. Daripada Madinah nak pergi Tabuk 787 kilo. Baik itu riwayat kata apa dia? Mereka tak berani nak makan kurma sebab tak tahu berapa lama lagi nak perang. Tak tahu. Sehingga mereka apa yang tentera Islam, sahabat Nabi yang mulia, sahabat Nabi, Allah telah redha pada mereka. Allah sudah redha pada mereka. Apa mereka buat pada kurma yang ada 3 biji? Dia ambil lalu dihisap. Tak makan, hisap je. Hisap. Bagi mani, letak dalam poket. Jalan pula lapar hisap. Bagi mani, tenaga. Letak dalam poket. 3 biji kurma untuk dihisap sepanjang berjalan. Berperang. La haula lana wala quwata illa billah. Itu saya kata tuan-tuan, baca sirah ni menangis kita. Menangis satu pengorbanan dahulu. Kedua kata Muhammad Al-Ghazali, pemikir Islam kita, kita baca sirah sehingga timbul dalam hati kita, apa telah aku buat pada Islam? Apa sumbangan kita? Apa dia tuan-tuan? Apa yang tuan-tuan dan saya sudah sumbang pada agama kita, pada Allah dan Rasulnya. La haula wala quwata illa billah. Inilah bayangkan sahabat-sahabat sekalian. Bayangkan 3 biji kurma mereka hisap sampai perjalanan hisap untuk berperang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka sehingga Rom bila tengok tentera sampai di Tabuk, Allah campur rasa takut dalamnya jiwa orang-orang Rom. Jiwa orang-orang Rom. Campur. Sehingga Yahnah bin Raubah, pemimpin Ilya, pemimpin orang-orang Rom. Pemimpin Ilya daripada Rom, dia datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbai'ah nak bayar jizyah. Berbai'ah dan nak bayar jizyah. Kenapa tak nak berperang? Kami takut. Kami sanggup bayar jizyah. Dia bayar jizyah banyak. Berapa ribu unta, berapa ribu lagi jizyah yang lain, termasuk Uqiyah. Uqaidir ni satu pemimpin yang ganah lah di kalangan orang-orang Rom, ditawan. Dia pun berbai'ah, dia pun tak nak lawan Islam walaupun tak masuk Islam, dia bayar juga jizyah. Tengok tuan-tuan, cuba tengok. Ya, kita menang Cikgu Din dalam peperangan Tabuk ni tanpa pertumpahan darah. Menyebabkan namanya Islam semakin harum. Tentera terkuat di dunia kalah dengan hanya ketakutan Allah campur dalam hati mereka kepada ketakwaan sahabat, keikhlasan sahabat, jujurnya sahabat. Itu kita kata, yang kita belajar dalam pengajian tasawuf siang-siang hari itu. Wajah sebenar setiap insan adalah jiwanya. Wajah sebenar setiap insan adalah jiwanya. Bukan wajah kita ini. Bukan tuan. Jiwa. Nurani kita. Kerana jujur, ikhlas, taqwa, apa berlaku? Apa berlaku? Allahu Akbar. Betul, kita rasa hina diri kita. Kita rasa kita dah cerdik sangat dah. Kita rasa kita hebat kan tuan-tuan selama ini. Kita rasa. Tetapi apa yang sudah kita buat pada agama kita? Sejauh mana kita kenang sahabat menangis, mengalir air mata kita. Sebanyak mana kita selawat pada Nabi, lalu terasa naknya syafaat Rasulullah. Itu saya katakan ya, kita kena baca sejarah, baca sirah. Kata pepatah Arab, iqra'ut tarikh, bacalah sejarah, termasuk sirah lah. Sejarah. Kerana apa? Sejarah dan sirah ni adalah khairus syahidin. Sebaik-baik saksi di dalam hidup kamu ialah sejarah.
Kita baca sejarah tanah air kita. Kita baca sejarah sahabat lebarkan Islam. Kita baca bagaimana sahabat wafat Nabi macam orang kehilangan ibu, panduan, hilang arah. Bagaimana mereka meneruskan pesanan Nabi, hadis, Al-Quran, dakwah, risalah sewaktu Nabi bersama mereka sehingga terbukanya sempadan Afrika, Balqa, Darun. Ini dia. Ini dia ibu bapa, sahabat-sahabat sekalian yang kita nak usahakan dalam hidup kita. Tu Allah memuliakan ahli Tabuk. Ahli Tabuk dengan mencampakkan rasa takut di dalam jiwanya orang Rom, akhirnya mereka menyerah tanpa pertumpahan darah. Naik nama Islam, tingginya Islam sehingga orang Arab mula memperakui bahawa Islamlah paling kuat di dunia, sehingga Rom yang paling terkuat ketika itu tunduk, datang menyerah diri dan berbaiah dan bayar jizyah. Bayangkan. Itu yang kemudian Nabi menulis wasiat kepada Ilya kerana kepadanya Yahnah minta Yahnah Raubah, pemimpin Ilya minta surat, maka ditulis Nabi SAW. Dan disebut lagi dalam riwayat lain ditulis kepada beberapa orang yang minta surat jaminan ataupun surat perjanjian. Daripada situlah kita balik semula ke Madinah. Yang mana bila kita balik Madinah nanti, kita akan berhadapan dengan munafikin 80 orang yang tak mari apa mereka nak kata pada kita. Dan ada 3 orang sahabat Nabi yang tak ikut serta peperangan ini. Mereka dipulau oleh orang Islam selama 40 hari, tambah lagi 10 hari. Yang akan kita cerita sekejap lagi insya-Allah. InsyaAllah. Dan bila kita pulang ke Madinah, dalam perjalanan baginda diserang hendak oleh 12 orang munafikin. Kita balik daripadanya peperangan Tabuk tanpa pertumpahan darah. 12 orang munafikin tutup muka serang Nabi berkuda. Nabi ketika itu berjalan dengan siapa? Huzaifah Al-Yamani. Sahabat. Maka Nabi tengok belakang bunyi bising, rupanya orang mari nak serbu Nabi, nak tikam Nabi. Nabi beritahu Huzaifah hadapi mereka. Maka Huzaifah pun pacu kuda, mereka tiba-tiba Allah campak rasa takut, lari kedua-duanya menyusup masuk dalam ketenteraan orang Islam yang 30,000 tu. Dalam nak balik tu. Maka Nabi sebut 12 orang tu siapa? Namanya walaupun tutup muka, Allah beri wahyu pada Nabi. Sehingga kesemua nama-nama orang munafikin dihafal, diketahui oleh Huzaifah. Abu Bakar tak tahu. Umar tak tahu. Sahabat tak tahu. Sebab itu Huzaifah dipanggil apa? Gelaran Huzaifah? Sirrul Amin. Gelarannya. Penyimpan rahsia Nabi SAW. Penyimpan rahsia Nabi. Apa di antara rahsia Nabi yang disimpan oleh Huzaifah? Senarai nama orang-orang munafikin yang Nabi sebut sorang kepada Huzaifah. Hatta Abu Bakar tak tahu. Hatta Umar tak tahu. Hattanya Ali tak tahu. Sebab itu bila wafat Rasulullah SAW, Huzaifah masih hidup. Pada zaman Abu Bakar, bila berlaku kematian, Abu Bakar tanya dulu Huzaifah, orang ni munafikin tak? Termasuk tak? Huzaifah kata tidak. Tanpa terang siapa-siapa, kerana ni rahsia Nabi. Rahsia Nabi. Sahabat pun tak tanya kerana tahu kedudukan rahsia Nabi pada penyimpang rahsia Nabi. Huzaifah pun amanah tak cerita. Cuma bila ada kematian, orang tanya, orang ni macam mana? Huzaifah kata, tak. Kalau yang ni ya. Maka tidak disembahyangkan. Sehingga zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar Al-Khattab jadi khalifah. Dia datang jumpa Huzaifah. Satu hari khalifah mari jumpa Huzaifah. Apa dia kata? Demi Allah Huzaifah, sejak aku tahu dengan kamu
kamu mengetahui senarai nama-nama munafikin yang diberitakan Allah kepada Rasul dan Rasulullah titipkan kepada kamu. Sejak aku tahu senarai itu ada dengan kamu, tetapi aku tak nak tanya kerana rahsia Nabi. Aku tak boleh tidur malam, kata Umar. Kerana terlalu susah hati. Siapa orang munafikin itu? Cuma Huzaifah, aku nak tanya satu je. Biarlah mudah cerita ramai-ramai itu siapa, sebab rahsia Nabi. Cuma aku nak tanya satu saja. Apa dia? A'ana minhum Huzaifah? Adakah aku salah seorang daripada nama-nama itu? Dengar tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian. Dengar Umar kata apa, khalifah orang Islam berjuang dengan Nabi, menaikkan nama Islam, sanggup mati. Apa dikatakan apa ni Umar pada Huzaifah? Cuba beritahu betul-betul Huzaifah. Ya. A'ana minhum. Aku ada tak nama aku dalam tu? Allahu Akbar, ya Allah. Subhanallah, subhanallah, Cikgu Din, sahabat-sahabat sekalian. Ni yang bagaimana imannya, takwanya sahabat ni. Hati mereka tu macam mana? Allahu Akbar, la hawla lana wa la quwata illa bik. Maka Huzaifah menangis. Khalifah orang Islam bertanya, masih bimbang imannya, bimbang dirinya. Masih lagi takut ke aku ni termasuk juga. Menangis Huzaifah. Menangis Huzaifah. Tuan-tuan ya. Jadi munafikin serang Nabi 12 orang. 12 orang serang Nabi SAW. Lalu Nabi cerita seorang. Walaupun mereka lepas lari, bersembunyi dalam ketenteraan yang 30,000 tu sampai orang tak boleh nak pilih dah mana satu. Ya. Dan bila Nabi balik sampai nampak mercu-mercu kota Madinah. Nampak kubah, nampak apa menara, rumah-rumah di Madinah. Zaman itulah. Maka Nabi terus bersabda, Nabi kata inilah Taibah. Inilah bumi Madinah, nama lain bagi Madinah. Nama lain bagi Madinah ni banyak. Darul Hijrah, Taibah, juga dipanggil Madinatul Rasul, dipanggil juga Madinah dan sebagainya. Maknanya kerana apa? Nabi bila masuk Madinah, dulu Nabi kata, jangan panggil lagi Yathrib. Panggillah Taibah kah, Darul Hijrah kah, Al-Munawwarah kah. Kata Imam Nawawi, kalau satu benda tu banyak nama, dia nak menunjukkan istimewanya tempat itu. Itu Nabi tunjuk. Bila nampak mercu je rumah-rumah Madinah, Nabi gembira. Ini peperangan tak akhir. Tunduk semua kerajaan atas dunia di bawahnya ketinggian Islam. Ketinggian Islam. Tu Nabi balik. Bila Nabi balik, Nabi nampak mercu-mercu kota Madinah, rumah ke menara ke. Nabi kata inilah Taibah. Inilah bumi yang baik. Kemudian Nabi tengok Bukit Uhud, Cikgu Din, yang kita selalu dengar hadis ni. Tengok Bukit Uhud. Maka Nabi kata inilah Bukit Uhud. Dia cintakan kita, kita cintakan dia. Dia cintakan kita, kita cintakan dia. Bukit Uhud. Bukit Uhud. Kemudian barulah Nabi masuk ke kota suci Madinatul Munawwarah, disambut kanak-kanak dan kaum wanita serta orang-orang yang tak dapat nak pergi berperang dengan berkompang sambil bernasyid sebagaimana mereka berkompang dan bernasyid memuji Allah dan Rasul waktu hari Jumaat 12 Rabiul Awal ketika umur Nabi 53 tahun, 9 tahun yang sudah baru sampai Madinah. Apa kata mereka? Tala'al badru alaina. Telah muncul bulan purnama kepada kami. Min saniyatil wada. Daripada lorong yang sempit saniyatul wada. Wajib syukur alaina. Maka wajib kami bersyukur, sujud syukur pada Allah. Nabi bersama kami. Nabi bersama kami. Maka Nabi disambut, Nabi masuk ke Madinah.
Apa Nabi buat? Mula-mula Nabi pergi ke masjid baginda, lalu bersolat 2 rakaat. Solat syukur pada Allah. Solat sunat. Membesarkan Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa memujinya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tengok. Nabi sembahyang 2 rakaat. Syukur kemenangan kita dalam peperangannya Tabuk tanpa pertumpahan darah. Semua kerajaan besar tunduk kepada ketinggian Islam. Allah campak rasa takut. Baca dalam surah Taubah, kebanyakan disebut tentang peristiwa ini. Antara peperangan Tabuk. Apa jadi? Selepas solat, 80 orang munafikin mari jumpa Nabi. Memberi alasan kenapa kami tak keluar. Kenapa kami tak keluar. Dengan harapan Nabi maafkan mereka. Riwayat kata Nabi berdoa. Soal hati mereka dengan Allah, Nabi biarkan. Nabi biarkan. Nah, orang munafikin tahu tak? Sewaktu Nabi nak umat Islam nak bertolak ke Tabuk, mereka ni buat satu rancangan, dibina satu masjid. Masjid Dirar. Orang munafikin bina masjid. Masjid Dirar. Itu dipanggil masjid munafikin. Masjid Dirar. Masjid Dirar ni ada disebut dalam surah Taubah, sahabat-sahabat sekalian ya. Surah yang tak ada bismillah tu. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballah. Baca ayat tu. Baca tengok balik. Ya. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. Ayat tu. Dan mereka yang mengambil masjid Dirar untuk menjadi markas memecah belahkan orang Islam dan merancang memerangi Allah dan Rasulnya. Itu dia dalam surah Taubah. Mereka bina masjid Dirar sebelum Nabi keluar ke Rom. Mereka sakit hati orang Islam lama dah. Orang Mekah, musyrikin Mekah sekutu mereka yang dulu pun telah tunduk pada Islam. Barangkali Rom datang boleh mengajar orang Islam. Maka kita sokong Rom. Apa kita buat? Kita rosakkan Islam dari dalam. Macam mana cara nak buat? Buat masjid biar kita boleh berkumpul di masjid. Orang sangka kita pergi solat, tapi kita rancang strategi. Maka macam mana nak mula semayang di sini? Kalau Nabi tak tahu kita buat masjid, kita jemput Nabi semayang sini dulu. Bila Nabi jemput semayang, Nabi semayang, seakan-akan Nabi rasmikan masjid ini, orang Islam tak peduli dah kalau kita keluar masuk dalam masjid ni, kerana disangkanya Rasulullah sudah semayang bersama mereka. Rasulullah balik ke Madinah untuk bersolat di masjidnya, maka kita bebas untuk rancang serang Nabi. Bahaya orang munafikin untuk serang Nabi. Tetapi Allah menurunkan wahyu kepada Nabi, sehingga Nabi jawab, boleh, aku boleh semayang di masjid kamu. Tetapi selepas peperangan, tengok Allah pecah tipu daya mereka. Selepas perang nak buat apa lagi? Mereka nak guna sebelum berperang, nak rosakkan Islam dari dalam. Sehingga bila balik peperangan, Nabi suruh runtuhkan masjid Dirar. Dalam surah Taubah ni disebut 2 masjid. Ya, masjid yang dibandingkan. Pertama, Masjid Quba yang Nabi bina dengan tangan sendiri. Pada 8 Rabiul Awal, hari Isnin tu, umur Nabi 53 dalam perjalanan hijrah tu. 8 hari 8 malam yang kita sudah sebut tu. Allah puji masjidnya Masjid Quba. Sebagaimana firman Allah, la masjidun, juga dalam surah Taubah ni juga. Balik sekarang, cuba tadabbur surah Taubah berkait sirah kita ini. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an takuma fi hayat tu. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallah. Sampai habis ayat tu. Itu tentang Masjid Quba. Tentang Masjid Dirar dalam surah Taubah juga. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. Ayat tu surah Taubah ya. Diuntukkan Masjid Dirar. Dan 3 orang sahabat yang tak ikut serta dalam perang. Mereka betul-betul terkhilaf. Mereka orang takwa, sebelum ini mereka berperang. Tapi disangkanya
tidaklah berat sangat nak pergi perang ke Tabuk satu. Ada yang keduanya pula di kalangan sahabat menyambut ahli keluarga dari Mekah sampai. Siapa mereka 3 orang? Ka'ab bin Malik, kemudian subhanallah Hilal bin Umayyah, dan ketiga subhanallah Ibnu Rabi'. Ibnu Rabi', Murarah Ibnu Rabi', Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah, Ka'ab bin Malik. 3 orang ni. Baca tafsir. Mereka ini di pulau. Nabi memerintahkan pulau selama 40 hari 40 malam. Bayang Cikgu Din, 40 hari 40 malam tidak ada orang berhubung dengan mereka. Sudah 40 hari 40 malam tak ada orang bermuamalah dengan mereka, sehingga mereka rasa sempit dada. Sempit. Masuk hari 41, turun perintah pula mereka dikendaki menjauhi isteri mereka sendiri selama 10 malam. Mana 40 di pulau sahabat, 10 hari tak boleh hampiri isteri. Mana jumlah keseluruhannya kata ahli tafsir 50 hari. Ahlu Siyar pun sebut 50 hari jumlah keseluruhannya. 40 hari bersama sahabat, 10 hari tambahan itu tidak boleh didekati, menjauhi isteri mereka. Lalu bila cukup 50 hari, barulah turun ayat yang dalam surah Taubah juga, Cikgu Din, Azrinda. Tu saya kata, balik kan tengok ya. Kita tengok. Apa Allah Ta'ala sebut mereka? وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ. Ke atas 3 orang yang khulifu, yang menyalahi, tak pergi berperang. Maka mereka di pulau. Hukuman dari Allah. Rasulullah beritahu 40 hari, jangan layang mereka. 10 hari, isteri mereka tak boleh layang mereka. Tak boleh dekat pun. Mereka kata apa dia? Al-Quran gambarkan perasaan 3 orang ni. Hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum. Sehingga sempit dada mereka walaupun bumi luas. Bumi luas, ardu, ya, tapi dhaqat, jiwa sempit. Kita kalau orang tak nak bercakap kita, Cikgu Din, siapa-siapa pun tak nak senyum, tak nak paling. 40 hari. Saya kata 40 hari. Sehari pun kita tak boleh hidup lah. 40 hari 3 orang ni. Ditambah 10 hari diperintahkan menjauhi isteri-isteri mereka. Sehingga turun ayat ini Allah menerima taubat mereka. Allah terima taubat mereka. Maka Nabi beritakan kepada mereka, mereka gembira, sahabat-sahabat datang peluk dan ucap tahniah pada mereka, mereka bersedekah dan beri hadiah kepada orang ramai kerana gembira sangat taubat mereka diterima. Itulah hari yang paling bahagia bagi 3 orang sahabat ini, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Ibnu Rabi', ya, Murarah Ibnu Rabi'. Orang paling bahagia mereka pada hari itu. Inilah peperangan Tabuk. Peperangan terakhir yang disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 9 Hijrah bulan Rejab itu. Ni waktu ini umur Nabi 62 tahun. Pada tahun 9 Hijrah. Tahun 9 Hijrah ni sebenarnya banyak benda berlaku. Banyak perkara-perkara besar berlaku, ya. Antaranya tahun 9 Hijrah Nabi arahkan Abu Bakar mengetuai umat Islam untuk mengerjakan haji. Nabi akan kerjakan haji tahun depan, Abu Bakar ikut juga. Tapi 9 Hijrah Nabi kata bahawa orang Islam menunaikan haji. Antaranya Nabi nak suruh Abu Bakar istihar, Sayyidina Ali pun istihar, segala bentuk perjanjian dengan orang kafir sebelum ini dibatalkan. Sudah tak ada dah perjanjian. Dan orang-orang musyrikin tidak dibenarkan lagi mengerjakan haji dan bertawaf dalam keadaan telanjang. Kita dah sebut dulu, ya. Adat jahiliah mereka bertawaf dalam keadaan telanjang. Nabi tak beri dah. Dan Nabi suruh Abu Bakar dan Ali istihar, perjanjian semuanya batal, orang musyrik tak boleh buat haji dah. Itulah kata Sulaiman Al-Mansufuri dan juga Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri.
dalam karya-karya mereka seperti Ar-Rahiqul Maktum ini, kitab yang kita jadikan asas kepada sirah, dan juga dalam Rahmatul lil Alamin, ni kitab besar dalam bidang sirah oleh Syekh Sulaiman Al-Mansufuri tu. Sulaiman Al-Mansufuri tu ada menyebut tentang bila Nabi isytihar begini, ini menandakan Makkah tidak lagi menjadi era berhala dan juga kesyirikan. Berakhirnya era kesyirikan dan era penyembahan berhala di bumi Makkatul Mukarramah, rumah Tuhan Baitullah itu. Rumah Tuhan rumah Tuhan di Makkatul Mukarramah itu, Baik. Dan Abu Bakar menunaikan haji, mengetuai umat Islam menunaikan haji tahun 9 Hijrah. Tahun 9 Hijrah juga berlaku kematian Raja Najasyi. Walaupun beberapa sirah yang saya sendiri cenderung kepada pandangan itu mengatakan Raja Najasyi itu mati tahun 8 Hijrah, tapi tak apalah. Apa yang disebut dalam sirah ni kita bacakan, iaitulah 9 Hijrah 9 Hijrah berlakunya Abu Bakar mengetuai umat Islam menunaikan haji. Kemudian kematiannya Raja Najasyi Al-Ashamah, Nabi menangis terima berita Raja Najasyi mati, Nabi bersolat jenazah ghaib kepadanya. 2. Ketiga, puteri Nabi Ummu Kalsum binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Kalsum puteri Nabi wafat. Nabi bersedih sangat kewafatannya Ummu Kalsum. Nabi uruskan jenazah puteri baginda, lalu baginda bersabda kepada Uthman, kalau aku ada lagi anak perempuan Uthman, nescaya aku kahwinkan dengan engkau. Istimewanya Uthman dengan di hati Nabi Uthman mengahwini anak Nabi 2 orang Ruqayyah dulu sempat berhijrah dengan Ruqayyah ketika umur Nabi 46 tahun ke Habsyah tu. Walaupun Nabi tak ikut, Nabi izinkan. Wafat Ruqayyah, saling tika berkahwin dengan adik Ruqayyah, Ummu Kalsum. Ummu Kalsum menangis Nabi. Semua anak perempuan Nabi, semua anak laki-laki Nabi wafat waktu kecil, Nabi uruskan. Semua anak perempuan Nabi wafat waktu Nabi masih hidup, Nabi uruskan. Sama ada Zainab, sama ada Ruqayyah, sama ada Ummu Kalsum, kecuali Fatimah saja. Fatimah wafat selepas Nabi wafat 6 bulan. Selepas 6 bulan Nabi wafat, Fatimah ikut wafat. Ada anak perempuan lain, Nabi uruskan jenazah mereka. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum ni tahun 9 Hijrah. Dan tahun 9 Hijrah ni juga meninggal Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketua munafikin Madinah yang banyak menyakiti hati Nabi dan orang Islam, meninggal. Riwayat kata dia nak mati dalam jubah Nabi, Nabi beri, maka mati dalam jubah Nabi. Nabi kata biar dia tenang sekejap. Itu permintaannya kita beri. Kerana di akhirat, di barzah teruk sangat nanti Allah Ta'ala balas kemunafikannya. Bahkan Al-Quran menyebut, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafikin Allah tempatkan di dasar neraka Jahannam. Dasar neraka Jahannam. Ini ayat Al-Quran, nas Al-Quran. Ya. Itulah peperangan Tabuk tahun 9 Hijrah, bulan Rejab sahabat, ya. Dan bagaimana berlakunya kekuatan Islam semakin tersebar, memerintah dunia dengan keadilan dan kerahmatan. Semua kuasa-kuasa lain yang mensyirikkan Tuhan tunduk kepada ketinggian keizahan Islam. Begitu juga bagaimana Nabi menghadapi peperangan, berdakwah, memaafkan. Bahkan ditawangnya Mekah, sudi pula baginda memaafkan orang-orang Makkah. Sehingga 9 orang yang diisytihar mesti bunuh walaupun berlindung di bawah kelambu Kaabah, ada di kalangan mereka dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Ibnu Sahr, seperti Ikrimah Abu Jahal, sepertinya Khubar dan lainnya. Nak katanya apa dia? Inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan musuh memperakui kebenarannya, kejujurannya,
dan juga ketulusannya. Sehinggalah sampai ke peperangannya Tabuk, peperangan terakhir Nabi SAW ini. Maka kita tamat di sini malam ini sampai umur Nabi 62 tahun. Dan juga bakinya sirah Nabi kita ini saya jangkakan satu daurah, satu kuliah ataupun dua kuliah sahaja lagi. Yang mana kita dah tamat membahaskan umur Nabi 62 tahun. Kita akan cuba bercerita tentang baginda Nabi kita, kekasih kita, setahun saja lagi sebelum kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umur 63 tahun 4 bulan itu. 63 tahun 4 bulan itu ataupun 63 tahun 4 hari itu. Ni yang akan kita bahaskan dalam masa dalam beberapa baki pengajian sirah kita yang akan datang. Sahabat-sahabat sekalian, kita dah sampai penghujung. Sedar tak sedar kita sudah berdaurah sirah 24 siri dah. Kita dah dapat faham sedikit sebanyak apa berlaku kepada Nabi SAW. Pasang surutnya ketenteraan, naik turunnya risalah, cobaan dan ujian dari Allah, pengkhianatan daripada orang yang bersekutu pada awalnya kemudian mencabuli perjanjian, usahanya mereka berperang dan nak membunuh Nabi, adanya sifat rahmat dan kesian belah Nabi sehingga Nabi SAW memaafkan mereka, seperti di dalam peperangannya Uhud ketika berdarah muka Nabi memandang ke langit sambil berdoa, Ya Allah, ampunlah mereka, Ya Allah, mereka tidak tahu aku Nabi mereka, ampunlah mereka, Ya Allah. Bayangkan ibu bapa sekalian, siapa Nabi? Bagaimanakah hatinya Rasulullah SAW itu bagaimana? Itulah yang hendak kita selami, ya, hayati, dan kita nak ambil panduan iktibar dalamnya pengajian sirah kita ini. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat berkat kepada kita. Dan jangan lupa kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Mudah-mudahan malam besok kita akan sambung. Tibalah saatnya Nabi SAW mengerjakan haji perpisahan. Haji perpisahan. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih rakan-rakan yang bersama kita malam ini. Iaitulah itulah saudari Azlinda, Ayanda Cikgu, Kak Fika, Kak Mimi, Zulkifli, Isa Liza. Begitu juga Haji Muhammad Zain, Dr. Moza, Syekh Sya'ari, Zuana Muhammad, terima kasih, Soleh TBC, Musafir Senja, Suhaimi Maknoh, Abang Samsudin Sulaiman, Muhammad Hafirun dari Dungun, Salmi Mi, Faizal Bukit Antarabangsa. Begitu juga Musafir Senja, Abang Din daripada Bank Rakyat, Arif Ifan, terima kasih, Lia Ia, Muhammad Hafiz, terima kasih Ustaz, Abang Bobil, terima kasih istiqamah dengan kuliah kita Abang Bobi. Abbas Muhammad Jasmin, terima kasih Bah daripada Bukit Mertajam. Begitu juga Hasan Rifai, terima kasih, Ina Azman, dan juga Sally Rahmat, Arina Airin, terima kasih Arina, Azura Abdul Karim, pembaca berita kita, terima kasih Kak Azura, kakak angkat saya ni, Salmi Mi. Begitu juga Kak Ruzi, Mama Tengku Haizang saya, selamat menyambut ulang tahun kelahiran Abah, dan Mama selamat berkat. Liari, Muhammad Ridwan, terima kasih Wan, terima kasih. Roslan, Syukri Idris, Abang Haslin, Zulkifli, sahabat saya daripadanya Kedah. Kak Rosimah, terima kasih Rosimah Harun.
Adi Adnia daripada Kawash kita, terima kasih. Wan Zaman, terima kasih. Saudara Aziz daripada Pulau Pinang, terima kasih. Muhammad Yasin, terima kasih. Linda Jalil, Taira Najla, terima kasih. Begitu juga Hasnizah Jalaluddin, Mak Ani daripada Putrajaya. Awan Tanjak, guru saya dalam bidang tanjak. Nur Abu Manaf. Begitu juga saudara Nurul Syarmin, saudari Nurul Syarmin, terima kasih Nurul. Rakan-rakan yang lain, Cikgu Din, Muhammad Fitanah, terima kasih Abang Muhammad Fitanah. Saudara Nur Abu Manaf, terima kasih. Begitu juga Saidah Muhammad, terima kasih. Ya, peperangan terakhir Nabi, peperangan Tabuk, betul. Saudara Muhammad Afizan, terima kasih. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Suryani Sulaiman, terima kasih. Cik Mat Suhaimi, terima kasih Cik Mat. Bonda Kak Mah, terima kasih Bonda. Rakan-rakan Nur Azman Iksan, terima kasih Abang Aman. Begitu juga Pul, kawan saya, terima kasih Pul. Alhamdulillah Pul. Abang Jai, guru saya dalam bidang menembak. Syekh Suhairi daripada Melaka. Abang Wan Al-Haj, guru dalam bidang ambil gambar ni, kamera, terima kasih. Abu Naim, ya, daripada Kedah, terima kasih. Auf daripada Johor, terima kasih Auf. Begitu juga Abang Wan daripada Kota Baru. Tak lupa lagi kepada rakan-rakan, saya nak sebut seorang-seorang, tak nak tinggal ni sebolehnya. Tak nak tinggal sebolehnya, ya. Zulkifli Muhammad, terima kasih. Zulkifli Mahadi. Begitu juga Datuk Muhammad, yang hormat Datuk Muhammad Abdullah Al-Hafiz, terima kasih Datuk Muhammad. Skymat Travel kita. Syekh Syahri Yunus, Zaliha Mirza, terima kasih. Begitu juga rakan-rakan Nur Abu Manaf, Lia Ia, Effie, terima kasih Effie. Selalu saya tengok Effie tulis balik nota-nota kita. Sahabat-sahabat lain pun begitulah juga. Terima kasih Effie, ya. Siti Ar, terima kasih. Alhamdulillah, betul Siti Ar. Peperangan Tabuk banyak dicerita dalam surah Taubah, dikenali juga dengan nama peperangan susah. Nahariah Amin, terima kasih. Betul. Abadin daripada Taman Universiti, terima kasih Abadin. Kak Farah Majid daripada Putrajaya. Rakan-rakan Efi, Nahariah, Nurul Syarmin, Kak Nur Saadah Long daripada Putrajaya juga. Hasnitah Jalaluddin, terima kasih. Kak Mazni, Mak Ramli, terima kasih. Kita tak mampu menandingi sahabat, benar. Begitu juga Kak Fika Hasan, terima kasih Kak Fika. Kak Rabi'atun Ismail, terima kasih Kak Tum. Alhamdulillah. Begitu juga Salmimi, Arif Ifan, terima kasih Arif, ya. Alhamdulillah Arif. Ya, Azharani Azhar, terima kasih Azharani. Terima kasih Azharani. Suryani Sulaiman, terima kasih juga ni. Nurul Syarmin Kaswadi, terima kasih Nurul. Walaupun banyak kali dah sebut nama, tak apa je, kita ulang lagi nama. Ya, rakan-rakan Abang Haslin Hasan, Kak Fika, ya, Mi Qabai, terima kasih Mi. Muhammad Nasir Daman Huri, terima kasih Syekh. Ya, apa jawapan Sayyidina Huzaifah bila tanya oleh Umar? Menangis. Huzaifah menangis, terkejut. Ya, takwanya Umar. Ya, rakan-rakan yang lain, Awang Selamat, terima kasih Awang. Maliman, terima kasih. Alwi Muda, terima kasih. Mutoligat, terima kasih. Begitu juga rakan-rakan Suryani Sulaiman, terima kasih banyak-banyak. Rakan-rakan yang lain, Alhamdulillah, istiqamah mereka, ya. Istiqamah rakan-rakan daripada seluruh pelosok tanah air, ya Allah. Naknya belajar sirah, ya, nak dengar sirah tentang Nabi kita, ya. Roslan, Bonda Kak Mah, terima kasih. Hasnizah, terima kasih. Abang Azizi saya, terima kasih. Arah Subang, terima kasih. Ali Kohor, terima kasih. Abu Fatah Haji Musa, terima kasih. Musafir Senja, terima kasih. Syukri Idris, Azman Makno, terima kasih.
Muhammad Ghazali, terima kasih. Hamid Mik, terima kasih. Abang Izam saya daripada Johor, terima kasih kesalahan anak-anak dan Kak Marsina. Begitu juga Muhammad Amin Abdul Rahman, Adi, rakan-rakan Pak Long daripada Johor, terima kasih Pak Long. Begitu juga Abang Sabri daripada Johor, terima kasih Abayi. Bobby Bull, terima kasih. Saidah, terima kasih. Hasnizah, terima kasih. Alhamdulillah. Begitu juga Wan Zaman, Saudah Sabran, terima kasih Kak Saudah. Cikgu Azman saya, terima kasih Cikgu. Zainuddin Zakti, terima kasih. Syekh Din. Begitu juga Syekh Sofian, terima kasih ya daripada Kuantan ya. Abu Muaz. Begitu juga Dr. Safiah, terima kasih Dr. Rahimah Mah, terima kasih saya. Begitu juga Abang Hasli Hasan, Mama Azmi Gani, terima kasih Mi. Sebutlah nama saya juga Datuk. Saya sebut Mi ya, Muhammad Azmi Gani. Saya sebut sekali lagi Mi ya, Muhammad Azmi Gani. Terima kasih Mi. Abu Muaz, Saudara Azizi, Salmi Mi, Cempaka Putih, terima kasih. Abang Mak Jing ni tak ada ni. Mama Amang Abdul Talib, terima kasih. Ayanda Mama Aman, Azhar Ulu, terima kasih. Azhar Ulu. Muhammad Syargawi Abdul Manah, terima kasih. Amir Ashraf, terima kasih. Alhamdulillah. Dan juga sahabat-sahabat semuanya. Kita berdoa malam besok. Kita akan cerita tentang perpisahan haji Nabi SAW dan bagaimana apa yang berlaku sepanjang haji Nabi. Kemudian Nabi balik, tak lama datanglah beberapa kehendak Allah kepada baginda, dan baginda jatuh sakit bermula hujung bulan Safar selama 12 hari itu. Kita akan bahaskan mudah-mudahan, dan kita ulang sirah ini sebanyak-banyaknya, dan kita berselawat dengan penuh kesedaran, kecintaan, kasih sayang kepada Rasulullah SAW. Dan tidak hadir perasaan mahabbah itu, melainkan kita sudah kenal siapakah Nabi kita SAW. Mudah-mudahan selamat berkah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih.